Terima kasih Farin dan juga Fatin. Ini dia kami nak bawakan kepada anda. Kita dah lihat apa agaknya yang perlu dilakukan bagi mereka yang nak berpuasa walaupun sakit. Tapi hari ini kami juga nak kongsikan antara menu makanan yang sesuai untuk bersahur dan juga berbuka nanti. Kita nak bersama dengan Puan Nurliana Naharudin, Pegawai Dietetik Universiti Putra Malaysia. Hello. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Sihat Puan Nurliana? Sihat. Dina apa khabar? Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Kat belakang tu kita nampak dah ya, macam piramid makanan pun ada. Okey, Puan Liana, berbalik kepada topik yang kita nak bincangkan ini. Kalau kita lihat, sewaktu berpuasa, setiap daripada kita ini akan mengubah corak pemakanan mereka. Dan termasuklah bagi pesakit sendiri. Bagaimana mungkin ianya boleh mempengaruhi bagi seseorang individu itu apabila corak makanan itu dah berubah? Okey, baik. Kalau kita bercakap tentang penyakit kronik ni biasanya yang sinonim dengan pemakanan adalah pesakit diabetik, sakit darah tinggi Jadi sekarang ni apa yang kita tengok, corak pemakanan di bulan puasa tu mungkin akan berubah sedikitlah Saya suka nak kongsikan satu kajian yang dijalankan di dalam negara kita sendiri di kawasan Lembah Kelang, di mana kajian selidik ni menunjukkan di bulan puasa ni makanan yang lebih kerap diambil oleh pesakit dialisis contohnya adalah kurma, kuih muih, pengat pisang, air jus. Jadi ini yang kita nampak dia berubah berbanding sebelum ini. Sebelum ni kita tak adalah makan kuih tu setiap hari kan. Tapi ini yang hampir setiap hari. Jadi itu yang kita nampak perubahan tu agak ketara, which kita kena tengok kondisi pesakit tu dan adakah dia boleh makan makanan tersebut. Tapi Puan Liana, kadang-kadang ada juga pesakit yang memangnya diberi kelonggaran untuk mereka tidak berpuasa. Tapi bagi yang merasakan bahawa mereka ada kemampuan untuk berpuasa walaupun keadaan tidak mengizinkan, apa agaknya tips-tips pemakanan yang sesuai untuk pesakit-pesakit ini? Okey. Pertamanya memang kalau mereka tekad untuk berpuasa kalau mereka tekad untuk berpuasa, mereka perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor dan juga pegawai dietetik seperti kami. Kami boleh bagi guide dari segi apa makanan yang boleh diambil, apa makanan yang perlu dikawal. Contohnya kalau pesakit diabetik, apa tips yang saya boleh katakan semasa berpuasa mereka ada risiko untuk mengalami gula rendah, hypoglycemic, dan juga hyperglycemic, gula tinggi. Jadi ini yang dikatakan pemakanan mereka tu perlu melihat kepada jumlah karbohidrat. Makanan karbohidrat kita tahu kan Rina, macam nasi, roti. Jadi berapa banyak yang diambil waktu sahur, berapa banyak yang diambil waktu dia berbuka. Jadi ini yang kita akan sarankan 4 tips untuk pesakit-pesakit diabetik. Contoh kita kata pertamanya perlu tahu waktu makan dengan tepat. Sahur adalah wajib untuk pesakit diabetik. Sebab kita nak simpan tenaga supaya tak terjadinya gula rendah tadi di tengah-tengah waktu berpuasa. Kemudian kita perlu pastikan jumlah karbohidrat tu tak terlalu banyak dan jenis karbohidrat yang diambil itu bukan yang dalam kategori yang tinggi gula, ada tambahan gula, jadi terlalu membumbung ke makanan tu. Itu yang kita perlu lihat kepada pesakit diabetes. Kalau dialisis pula Dina, yang dialisis ni sebenarnya agak kritikal juga. Jadi saya nasihatkan sebelum bulan puasa lagi mereka perlu bersiap sedia merancang dari segi apa makanan yang perlu mereka ambil semasa berbuka, makan sahur. Contohnya pesakit dialisis Lina, kalau kita tengokkan pengambilan yang saya cakap tadi tu lebih kerap di bulan puasa adalah kurma kan? Betul. Jadi kurma ni dalam kategori makanan yang tinggi potasium. Jadi ada pesakit diabetes, potasium dia selalu tinggi, potasium darah dia. Jadi di sini mereka tidak dibenarkan untuk mengambil kurma dalam kuantiti yang
kerap dan banyak. Okey. Memadai lebih kurang dalam satu piece, satu biji kurma semasa berbuka. Okey. Puan Liana, kalau diikutkan tadi Puan Liana ada menyentuh sebelum berpuasa patutnya pesakit-pesakit ini dah tahu dah nak merancang apa menu yang sesuai untuk mereka makan sewaktu bersahur dan juga berbuka. Dari cadangan Puan Liana sendiri, ada tak antara contoh-contoh menu sihat yang sesuai untuk mereka? Okey, pesakit diabetes kita sarankan dari segi jumlah tadilah. Jadi apa-apa makanan yang tidak tinggi gula sebenarnya tak ada masalah untuk pesakit diabetes. Cuma mereka perlu lihat jumlah nasi mereka makan semasa berbuka, jumlah nasi yang mereka makan semasa sahur. Ya, selalunya kita sarankan lebih kurang 1,5 genggam atau 2 genggam saja lebih kurang. Jadi itu yang perlu dilihat untuk pesakit diabetes. Jadi pesakit diabetes ni kadang-kadang kuih-kuih manis tu kena tengok. Kalau yang terlalu Itu cabaran manis, sebenarnya. yang itu betul. Selalunya kita akan sarankan kuih-kuih yang pedas lah, popia ke macam tu. Jadi itu untuk pesakit diabetes. Dia lebih kepada karbohidrat. Tapi kalau dialisis, contohnya dia kena sekat dia punya potasium, fosfat. Selalunya makanan-makanan, contoh jenis-jenis sayur yang kita selalu kata untuk kita masak air makan dengan nasi tu, sayur dia kebanyakan yang hijau tu lebih tinggi potasium daripada yang bukan hijau. Jadi kita akan sarankan sayur-sayur macam tauge, timun, ya. Kalau mereka nak makan juga yang hijau, mereka boleh makan, cuma mereka perlu potong kecil-kecil dan direndam terlebih dahulu sebelum dimasak. Jadi itu antara tips-tips yang kita selalu beri kepada pesakit-pesakit yang ingin berpuasa. Baik, saya kira jelas hari ini apa yang diterangkan oleh Puan Nurliana. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada pesakit-pesakit kita di luar sana. Apapun terima kasih Puan Nurliana Naharuddin berkongsi dengan kami. Selamat berpuasa ya. Selamat puasa, Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia tadi Puan Nurliana Naharuddin, Pegawai Dietetik Universiti Putra Malaysia. Dan pastinya kalau dilihat tak ada masalah untuk mereka yang merasa kemampuan diri itu kuat untuk mereka berpuasa asalkan mendapat kebenaran ataupun saranan daripada doktor sendiri, dan yang pastinya juga tahu antara menu-menu yang boleh diambil dan juga yang tidak sesuai untuk mereka bersahur dan juga berbuka puasa.